ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جليل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. أما بعد. Fadil Tuan Pengacara Majlis yang berusaha, Datuk Pengurusi bagi Masjid Bandar Estate, seluruh jawatan kuasa penganjur bagi muhadarah isu semasa 2021, para asatidah, para alim ulama, para salikin, pencinta tasawuf, pencinta al-ihsan yang melengkapkan perbincangan tentang iman dan Islam, dan para hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Dah sarapan belum? Pada hakikatnya belum. Pada syariatnya sudah. Ya, jadi pagi ini kita akan mulakan sesi perbincangan kita dengan tajuk syariat dan hakikat. Tuan-tuan sekalian, kertas yang kita sediakan itu pada halaman 13, ya. Boleh rujuklah, kita guna kertas kerja itu halaman 13, ya. Dari sudut abstrak dia tuan-tuan, bahawa kita katakan perbahasan ilmu tentang zahir dan batin. Maknanya yang zahir itu luar, yang batin itu dalam. Yang zahir ini, saya berjubah hitam ini mazhar saya punya asbah. Tetapi di dalam hati kita ni dipanggil arwah, dalaman kita. Tuan-tuan, kalau Syekh Qardawi dia gunakan bahasa mazhar dan jauhar. Mazhar luaran, jauhar itu permata dalaman yang kita nak baca hakikat. Kita ada kulit, kita ada isi. Maka itulah tuan-tuan isu syariat dan hakikat yang kita kira benda ni dibincang begitu lama dan panjang. Polemik ini kalau tidak diurus dengan betul, maka bercerailah, terpisahlah antara isi dan kulit tersebut. Memisahkan kulit dan isi, menceraikan antara asbah dan arwah, tuan-tuan, menidakkan antara syariat dan hakikat, akan menimbulkan masalah besar pada kita semua. Ya, maka sebab itu panduan kita, muhadarah kita, diskusi kita mesti bersumberkan kepada sumber syariat dan hakikat. Okey? Tuan-tuan ni, dan pada mukadimah itu pun saya sebut, pada abstrak itu kita kata orang yang pegang syariat, ikut jalan tariqat, dia akan sampai kepada hakikat. Ya? Terpulanglah kita ni setuju ke tak setuju bab
bab tarikat ke, tak nak ambil tarikat ke, kita kata hakikat ni sekadar gambaran, itu kita boleh bincang lah. Kita mesti perhalusi bersama tuan-tuan. Maka kita kena pegang prinsip dalam kita cerita bab isi bab arwah. Jangan bayang tentang tahlil arwah semata-mata dengan dihidang lauk kari ko tuan-tuan, istirahat limau ko, makan mihun ko. Jangan dibayangkan arwah itu untuk tahlil arwah, tapi kita ada unsur roh yang mencorakkan hati, yang menggerakkan kita tuan-tuan. Maka itu perbincangan tentang hakikat. Maka kaedah yang kita pegang, kita ni merujuk kepada orang sufi lah. Tuan-tuan, dalam kita ni, kita bukan orang sufi, kita tak sampai kepada sufi kan. Kita paling handa pun kita boleh poi kepada mutasawif, cinta khidmat kepada ahli sufi. Kita nak khabar kita sufi tuan-tuan, tak ada tau kan. Otak kita fikir makannya, bila nak habis ni baru start nak berhenti dah. Jadi kita belum sufi lah tuan-tuan. Jadi kita mutasawif, kita salik, kita orang yang sedang bersuluk. Tuan-tuan, orang sufi dia dah wasil, dia dah husul dah sampai. Baik tuan-tuan, setiap hakikat yang bercanggah dengan syariat itu dianggap sebagai zindiq. Tazandak ni maknanya kominih lah, kominih, tak ada agama. Tuan-tuan nak koja bona hakikat-hakikat, tinggal syariat, kita jadi orang kafir, orang tak ada agama, tak ada Tuhan. Tuan-tuan maka ukuran kita ada tuan-tuan, timbangan kita dalam berbicara tajuk-tajuk muhadarah yang dianjurkan ini, kita mesti timbang tuan-tuan dengan setiap af'al, perbuatan kita, ahwal, keadaan kita mesti ditimbang, diukur dengan neraca kitab dan sunnah. Dan tuan-tuan, kita tak boleh melayan perasaan-perasaan al-khawatir, lintasan-lintasan hati kita tuan-tuan. Kita tak boleh layan perkara itu. Kalau nak jadi orang sufi, nak lancar perjalanan kita tuan-tuan sebagai mutasawif, seorang salik, maka tuan-tuan, kita mesti tohmah diri kita. Jangan perasan kita dah baik, jangan kita ni kita baik, kita memburukkan pula orang lain. Maka itu bukan panduan sufi yang nak bawa kita keseimbangan syariat yang membawa kepada hakikat. Itu bukan cara dia tuan-tuan. Maka perlu asas syariat untuk kita sampai kepada hakikat tuan-tuan. Maka apa yang kita nak baca mesti berpijak kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rafukum billahi ana. Riwayat lain kata apa? Ana a'rafukum billah. Dua riwayat. Riwayat kedua kata ana a'rafukum billah, ataupun yang saya catat dalam nota kita ni, a'rafukum billahi ana. Kedua-duanya sirah yang betul, riwayat yang sahih tuan-tuan. Yang paling kenal Tuhan saya, bukan Tuhan Harun, bukan Ayah Pin, bukan Kak Masyitah, bukan penceramah, bukan siapa-siapa tuan-tuan, hatta syekh tarikat kita, sanad tarikat kita, tidak ada yang boleh menandingi ana, iaitu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau clear dalam abstrak ini tuan-tuan, kalau dah jelas, maknanya tidak ada pengabaian dari mana-mana sudut. Tuan-tuan yang bersyariat tidak boleh menolak hakikat. Kita yang sedang mencari hakikat, tidak mungkin kita menolak syariat. Clear, sebab Nabi SAW datang dengan pakej yang sempurna. Tuan-tuan, iman, Islam, ihsan itu kita akan sentuhlah nanti. Nabi datang tuan-tuan dengan syariat dan membawa kita kepada hakikat. Itu pakej yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Maka saya teruskan dengan pengenalan. Qala, syariat tuan-tuan kita kata merujuk kepada ilmu zahir, manakala hakikat itu pula merujuk kepada ilmu batin, luaran dan dalaman tadilah. Kalau kita tengok tuan-tuan, biasa berlaku orang yang mengaji hakikat insan, orang yang terus lompat kepada kitab Al-Insanul Kamil Imam Al-Jili,
Orang yang selalu teruja nak baca Futuhat Imam Ibn Arabi, tuan-tuan, tanpa mengikut step yang betul, dia tak ada anak tangga, dia main loncek dia kata. Maka tuan-tuan sekalian, dia akan jual nama Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir akan menjadi mangsa kepada orang tarikat, orang hakikat. Dia kata, kami tak Jumaat walaupun masjid telah dibuka, kerana kami orang hakikat. Guna nama Nabi Khidir. Kita tak jadilah geng yang sebelah sana tu, khabar Nabi Khidir ni jubah hijau, bongak lah, sorban lah, Nabi Khidir datang dalam majlis ilmu lah. Kita tak jadi macam geng yang menolak itu. Kita tak jadi kumpulan-kumpulan yang acah-acah profesor tu, yang acah-acah alim, tuan-tuan, yang mengatakan macam-macam mitosnya Nabi Khidir. Kita tak begitu, tuan-tuan. Prinsip sufi ni, tuan, dia mesti dibaca bersama. Teks itu dibawa bersama, yang tersurat dan yang tersirat, baru kita boleh faham hakikat. Dia bukan satu maksud, dia ada yang disebut sebagai mantuk yang kita ungkapkan, dan ada mafhum di sebalik ungkapan itu. Jadi tuan-tuan, kita kena ambil jalan tengah lah. Jalan satu ni, orang universiti, orang pensyarah universiti ni, dia fikir tak logik dia tak ada. Jadi cerita Nabi Khidir ni merapu. Sedangkan Syekhuna, kalau ikut pengalaman Al-Imam Al-Azhari, Sayyidi Salih Al-Ja'fari, tuan-tuan, dalam salah satu kuliah beliau, yang Syekh Salih Ja'fari ni terkenal dengan sahibu darsil Jumu'ah. Selama 50 tahun beliau beriktikaf, bertugas sebagai imam besar dan pensyarah di Masjid Al-Azharus Syarif, sehingga tahun 79 beliau wafat. Beliau meninggal dunia tahun 79, melahirkan serata dunia ulama-ulama anak murid yang sampai ke Seremban, Syekh Murtada dengan Syekh Faiz, dan ada seorang lagi hakim di Pahang, negeri Pahang. Ini Syekh Salih Ja'fari. Maka dalam sesi kuliah beliau itu, antara penyoal yang bertanya tentang tafsir Quran itu ialah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi saya tak ada masalah, Ustaz Zul, kita tak ada masalah nak percaya benda tu, benda yang jawaz aqlan wa syar'a, yang harus dari sudut syariat dan harus dari sudut akal, logik dari sudut akal. Kita tak ada masalah nak terima berita tu, tuan-tuan. Jadi kita tak mau jadi kumpulan yang anti, yang menolak kerana dia hanya berfaktakan kepada sumber syariat dengan menolak perkara-perkara hakikat. Dan kita juga, tuan-tuan, tak nak potik Nabi Khidir sewenang-wenang. So kati kita yo nak potik-potik ni, tuan-tuan, padahal kita mesti timbang taruh dengan perkara syariat. Maka keseimbangan syariat Nabi Musa alaihi salam dan hakikat Nabi Allah Khidir alaihi salam, tuan, mesti dibawa bersama. Boleh tuan-tuan? Maka kita kata kita ada aspek amali syariat kita, Islam kita, dalam pelbagai sudut dia dah cover habis daripada kita lahir sampai kita mati esok, daripada kita bangun tidur tadi sampai kita tidur semula, tuan-tuan. Dalam mimpi kita diatur semua syariat itu, ya. Maka tuan-tuan, itu syariat. Kalau kita tengok pula dari sudut i'tiqadat, al-aqaid, dari sudut ilmu kalam, tuan, yang kita mengaji pula, tuan-tuan, ilmu tauhid dalam sifat 20. Boleh? Tuan-tuan perhatikan, sifat 20 tu satu metod. Kita tak boleh nafikan metod manhaj salaf. Tuan-tuan, kita tak boleh nafikan salaf. Para maulana, ulama-ulama hadis, tuan-tuan, para masyayikh, mereka menggunakan pendekatan salaf. Okey, itu salah satu yang benar, yang tepat. Tapi bukan salaf yang mengaku salaf, yang kata dia salafi, selfie, wahabi itu, yang kata Tuhan bertenggek dekat langit, Tuhan turun dengan jasadnya, Tuhan bertangan, ada jawarih, ada anggota. Itu sorry, itu tak masuk senarai akidah yang benar. Kalau nak pakai salaf, pakai salaf yang betul-betul salaf. Jangan jual nama salaf, guna nama Imam Ahmad, rajulani salihani bulia bi ashabis su, dua orang soleh, dua orang imam yang hebat, tapi malangnya dibusukkan namanya, diviralkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, dijual nama imam itu, tuan-tuan,
dua imam, dua syekh, dua ulama Islam. Siapa tuan-tuan? Iaitu Imam Ahmad dan Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ahmad bin Hanbal menjadi mangsa kepada kerakusan geng-geng Mujassimah ini, yang anti tasawuf ni tuan, yang kalau kita cerita hakikat ni memang kita kena hantamlah dengan dia tuan-tuan. Ini geng-geng tuan-tuan yang menggunakan modal, kami ikut akidah Imam Ahmad. Baca habis-habis lah. Imam Ahmad tuan-tuan, dia mula-mula posan ke anak, dolah kau jangan pergi halaqah zikir, kau jangan bunyi donga-donga, jangan belajar dengan orang tarikat. Itu awal Imam Ahmad bin Hanbal tuan, Imam Ahli Sunnah. Tapi setelah dicek balik, selidik dengan baik tuan-tuan, beliau telah mendapat manfaat yang besar dalam beberapa halaqah, beberapa muhadarah perbincangan tuan-tuan. Maka Imam Ahmad kata, dolah, anaknya namanya Abdullah, kalau nak dapat ilmu, nak gabungkan syariat dan hakikat, tidak ada jalan lain melainkan kena duduk dengan orang sufi. Ini aliran salaf Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, yang dipukul, yang dipenjarakan untuk mempertahankan Quran, hadis, sunnah. Imam Ahmad tuan-tuan, dia kata kalau aku nak menangis, aku akan pergi kepada majlis zikir Imam Haris Al-Muhasibi, tokoh sufi yang terawal. Tuan-tuan, jadi dia orang kata hakikat tak ada, tasawuf ni mengarut. Tapi Imam Ahmad itu tidak mengatakan tasawuf itu mengarut. Imam Ahmad tuan-tuan menerima keberadaan, kewujudan tasawuf sebagai melengkapkan Islam dan iman, dan menerima tentang tuan-tuan perkara-perkara yang kita nak bicarakan tentang hakikat. Okey. Orang kedua tadi siapa? Jadi Wahabi potik nama Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Yang kedua Imam Ja'far As-Sadiq, Ahlul Bait tuan-tuan, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin tuan-tuan, ya, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali karramallahu wajhah tuan-tuan. Ini juga dibusukkan namanya oleh geng-geng Syiah, mengatakan kami ni kami merupakan mazhab Ahlul Bait, kami tarikat Ahlul Bait. Sehingga ada satu laporan di Singapura dulu menjual nama Ahlul Bait untuk tidak solat. Maknanya dengan sebab dia Hasan Husin, dia tak mau solat, meninggalkan syariat. Ini mengarut tuan-tuan kan, menggunakan nama Imam Ja'far Sadiq, orang Syiah tuan-tuan, mengarut. Saya ingat tahun 2002 lah, saya di Mesir lagi, di Masjid Husin tuan-tuan, bukan Husin yang setuan tu dah, bukan situ, bukan semua dua tu, Masjid Husin Kahirah, tempat disemadikan kepala tuan-tuan Asy-Syarif Sayyidina Maulana Imam Husain radhiyallahu an. Tuan-tuan, Sayyidina Husain tuan-tuan, masjidnya di Kahirah, seberang jalan Masjid Azhar. Siapa nak pergi tuan-tuan, kumpul duit RM1 sehari. Bulan 2 esok ikut saya pergi hall Syekh Saleh Ja'fari, bulan 2 esok pergi Musi insya-Allah. Tuan-tuan baik. Pengalaman saya tuan-tuan, ketika saya sembang, ini maghrib, dah azan maghrib, adalah urusan tak boleh kitab, tak apa, entah saya kat situ seorang. Jadi saya pun duduk, ada satu sikit tempat rehat lah, ada taman sikit tuan-tuan. Taman kat Musi tu tuan-tuan tak boleh bayang yang taman kat Instek ni. Instek ni memang cantik, dia taman macam tak berapa taman, dia tar je, man tak ada. Tu Musi tuan-tuan. Jadi masa maghrib itu saya ajak ada satu brother di sebelah saya tu, bang azan, jom masuk. Dia kata saya tak solat. Kenapa tak solat? Saya cinta Sayyidina Husain. Cinta Sayyidina Husain tu memadai untuk tidak solat. Ini ajaran yang tidak berpijak kepada syariat, meninggalkan benda yang fardu tuan-tuan. Nak layan macam mana? Kata tak boleh bang, Sayyidina Husain suruh kita semayang. Cucu Nabi ni, Ahlul Bait ni, dia bawa kita pada manhaj atuk dia. Manhaj syariat dan hakikat tak boleh diasingkan, tak boleh dipisahkan. Lebih kurang gitu tuan-tuan, saya sembang Arab tu. Tapi dia tetap tak nak semayang. Jadi lopehlah kewajipan saya. Saya masuklah ke masjid, menyempurnakan kewajipan saya tuan-tuan. Tetapi nak cerita Ahlul Bait, sebahagian orang-orang Syiah tuan-tuan
membusukkan nama Imam Ja'far As-Sadiq. Sedangkan Imam Ja'far As-Sadiq tuan berlepas diri daripada Syiah. Sehingga Imam Abu Hanifah yang paling senior tuan-tuan, Nu'man bin Thabit nama dia kan, paling senior, laula sanatan lahalakan Nu'man. Kata Imam Abu Hanifah, kalau tak kerana 2 tahun aku mengaji dengan Ja'far As-Sadiq, aku akan musnah. Ini ungkapan Imamul A'zam, imam yang paling agung di zaman itu tuan-tuan. Yang kita tahu sejarah, siapa tak tahu sejarah Imam Abu Hanifah tuan-tuan? Rupanya Imam Abu Hanifah ni, Abang Zul, Ustaz Zul, dia ada sanad tarikat dia yang disenaraikan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Isa dalam Haqaiq At-Tasawuf. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Ya, kata Imam Abu Hanifah, kalau tak 2 tahun aku mengaji bersuluk dengan Imam Ja'far As-Sadiq, aku akan rosak. Kerana perjalanan awal para fuqaha ialah bereskan isu-isu fiqh, dan kadang-kadang tidak memberikan tumpuan pada isu-isu tazkiyah, isu-isu hati, batin, hakikat, tarikat. Tapi tuan-tuan, kerana 2 tahun beliau berkesempatan mengaji, Imam Abu Hanifah mengaji dengan Imam Ja'far As-Sadiq, maka melengkapkan tuan-tuan pakej kesempurnaan perjalanan itu dah dilengkapkan. Itulah kita katakan syariat dan hakikat mesti bergabung tuan-tuan. Syariat Nabi Musa dan hakikat Nabi Khidir telah dihimpunkan tuan-tuan pada syariat dan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak sebut tadi apa? Silibus akidah boleh 3 jalan. Yang kita pakai sifat 20. Okey, clear lah. Boleh tuan-tuan Kita sifat 20. Okey. Mazhab Syafi'i fiqh tuan-tuan, kemudian mazhab Maliki dan sebahagian mazhab Hambali akan ikut Asy'ariyah. Okey. Mazhab Hanafi, apa akidah dia? Maturidiyah. Okey tuan-tuan. Hambali pakai manhaj Salafiyah. Tiga-tiga tuan-tuan, semua mazhab ni mengambil 2 jalan yang okey. Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, semua betul. Dan kalau tuan-tuan betul-betul solid, ni dah mengaji syariat, dah mengaji tentang fiqh, dah ada tentang akidah, kalau betul-betul solid tuan-tuan, nak pergi tinggi lagi, kalau ada sampai kepada maqam hakikat, kita akan ikut silibus yang digariskan oleh orang sufi tuan-tuan, iaitu al-kashfu wal wujdan. Semua ini dilihat ialah tajalli, semua merupakan tuan-tuan kerja Allah Ta'ala. Semuanya itu akan dikaitkan untuk menambahkan keimanan dan keyakinan dia. Dah tak ada lagi sifat 20, dah tak ada lagi tuan manhaj tafwid dan takwil. Cuma ada ialah orang sufi, manhaj akidahnya ialah al-kashfu, dikasyafkan, disingkapkan isi hatinya tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, al-wujdan, yang dipandangnya hanyalah kerinduan, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manhaj yang ketiga yang pada zaman kita tak boleh capai lah. Level kita tak boleh capai kepada tahap itu. Cukup kita dengan mengaji sama ada manhaj salaf ataupun khalaf. Tuan-tuan sekalian, itu dari sudut tauhid. Ihsan, rukun yang ketiga tuan-tuan, kerohanian. Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Nampaknya tuan-tuan ni semua dah muka surat belakang ni. Saya muka satu tak sampai, tak habis lagi. Tuan-tuan ni dah lebih hakikat daripada penceramah ni. Siapa yang buka muka surat belakang-belakang ni, dia nak tengok habis copek ko ataupun ustaz ni baca kat mana ni. Saya masih halaman 13, tak beralih lagi tuan-tuan. Masih halaman 13. Siapa yang buka copek tu, hakikat dah terlampau lebih lah tu. Dah up Nabi Khidir lagi tu. Tuan-tuan Dan kita faham bahawa kalau al-ihsan itu tuan-tuan kita pecahan 2 rukun tuan-tuan, sama ada kita berada pada 2 pecahan, sama ada kita pada maqamul muraqabah. Inilah maqam kita sekarang yang kita usahakan sentiasa kita dipantau, kita sentiasa bermuhasabah, kita sentiasa mentohmah diri kita. Ini maqam kita sekarang tuan-tuan. Tapi kalau dah sampai hakikat esok, maka namanya maqamul musyahadah tuan-tuan. Maka itulah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dalam bab ihsan tuan-tuan. Okey, baik. Contoh, boleh muka surat 14 Kita buat haji. Abang Zul bila pergi umrah insya-Allah?
InsyaAllah geng-geng Nusari Bayu Senayan akan pergi dengan Fadil Ustaz Zulkifli, dengan Baitul Fuqara. Dia akan pergi membawa hati dan perasaan untuk mengadu kepada Allah, untuk mengadu dengan Nabi SAW lebih dekat. Kalau ke umrah, tuan-tuan kan, akan pergi. Yang menjadi penilaian kita ialah bukan package 10,000. Sebab package memanglah paling murah pun 8,000 lah. Ekonomi dia 8,000 package sekarang kan. Yang sedang-sedang 9,000, yang kaya-kaya poilah mahal sikit. Kita bukan hanya menilai dari sudut hotel, jarak hotel ke masjid, bukan hanya menilai dari sudut zahir, tuan-tuan, tetapi menjadi mabrurnya haji itu, mabrur, kita istilah mabrur, tuan-tuan, kan, iaitu bukan hanya melontar dengan bismillah ya Allahu akbar, bukan hanya cukup 7 pusingan tawaf, itu syariat, tapi dia bawa bersamanya hati, tuan-tuan, itulah mabrur. Subuh tadi kita solat, betul lah kita baca Fatihah, kita tambah dengan hayat, baca surah, okey lah. Nak jaga sunat abad, kita baca kunut, cantik dah. Tapi tuan-tuan, itu semata-mata hanya cover syariat. Tapi kalau nak dapat hakikat, tuan-tuan, yang dibentuk kembali, menyedarkan kembali kealpaan ulama-ulama di zaman itu, maka muncul Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata bukan semayang sekadar zahir luaran, tapi mesti bawa hati, khusyuk. Dan kita nak jawab geng-geng lepat ni, tersebutlah nama dia, bukan pula makna tak khusyuk, tak solat. Saya belum ikhlas lagi, saya tak ikhlas, saya tak solat, ini lagi jahanam. Ini maknanya cari hakikat, meninggalkan syariat. Ini tuan-tuan kat mana-mana ada. Saya tadi dah khabar kat Mosi ada kan, depan Masjid Husin ada. Jadi tuan-tuan, kita kena faham, tuan-tuan, yang kita nak dapatkan sekarang. Saya percaya yang hadir ini memang dah bersyariat dengan baik, alhamdulillah. Berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan, menyempurnakan syariat. Cuma kita perlahan-lahan, tuan-tuan, berusaha. Tajuk ni bukan saya yang patut bentang, tak layak saya bentang, tuan-tuan. Tajuk ni susah, sebab saya bukan orang hakikat, saya orang syariat. Saya orang PhD saya pun fiqh usul, bukan tasawuf, tuan-tuan. Tetapi maknanya apa pun latar belakang kita, kita boleh dapat kemanisan iman, kita boleh capai at-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Nabi tepukkan pada dada itu, tuan-tuan. Maka sebenarnya kita boleh capai, tuan-tuan, boleh pergi kepada khusyuk, boleh dapat kemanisan, kelazatan dalam beramal, tuan-tuan. Tetapi kita ambil sebahagian metod yang telah dihidupkan kembali dalam Ihya Ulumuddin. Bukan hanya sekadar inilah zakat hartaku, tetapi mana dia kesucian hati, penyucian jiwa. Bukan hanya, tuan-tuan, labbaik Allahumma labbaik, bukan hanya nawaitu shauma ghadin, bukan hanya usalli fardhu dhuhri, tetapi mesti diingatkan, tuan-tuan, apa qasad kita, apa tawajuh kita, tuan-tuan. Itu sebenarnya kita telah cuba berada pada alam, pada konsep hakikat. Tuan-tuan, kalau saya ambil nombor berikut itu, tuan-tuan. Ya, kalau kita perhatikan tasawuf itu apa? Kalau kita tarik hakikat itu tasawuf, zauq. Tuan-tuan, perasaan. Perasaan ini, tuan-tuan, tidak boleh kita ungkapkan sepenuhnya. Boleh, tuan-tuan? Buku-buku tasawuf yang ada di pasaran hari ini, di library, maktabah, tuan-tuan, itu hanya mewakili berapa persen sahaja yang ulama boleh tulis. Kalau kita tak capai kepada tahap kemampuan memahami, kita baca, tuan-tuan, insya-Allah gilo isim. Tuan-tuan baca kitab hakikat ini tak berguru, insya-Allah lepas itu memang tuan-tuan tak semayang dah. Ini risiko dia. Maka, tuan-tuan, kita katakan tadi adwaq, ini cerita perasaan, wujdan, kerinduan, tahqiq, kita nak realisasikan, tuan-tuan. Iman kita perlu direalisasikan. Irfan, al-ma'rifah, ini, tuan-tuan, perkara-perkara yang kita jelaskan. Maka kita ambil kata-kata Imam Al-Qushairi radhiyallahu an, antara yang awal ulama yang membukukan, menulis tentang hakikat dan syariat, tuan. Dia kata apa? Syariat itu ialah beriltizam
sebagai hamba. Itu syariat. Hakikat tuan-tuan ialah penyaksian ketuhanan. Kemudian tuan-tuan, kata Imamul Qushairi radhiyallahu an, syariat yang tidak disokong oleh hakikat, kita kena reject. Tuan-tuan nampak tak? Kita lekor bersyariat, syariat, kita tak ada tarikat dan hakikat. Benda tu kata Imam Qushairi tak terpakai. Dan tuan-tuan, setiap hakikat yang tidak terikat dengan syariat, itu tuan-tuan tak akan berhasil. Maka jelas kita katakan kedua-duanya itu mesti kita gabung jalinkan, tuan-tuan. Okey, kita terus muka surat 15. Saya ada lagi 15 minit lagi. Ustaz Nasir sampai kita berhenti. Dah sampai dah. Boleh berhenti lah tu. Sebab patut Ustaz Nasir pembentang pertama ni. Dia wakil kat saya bentang lah dulu, tuan. Pertama ni untung sikit sebab orang tak ramai sangat. Kedua, tiga orang dah melempah-lempah ni sampai keluar ni. Takut kita kan. Yang pertama ni kita okey. Okey, tuan, dari sudut tarikat mungkin sedikit bacaan di situ. Kalau kita tengok tarikat khusus, ada syarat-syarat dia. Baca dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal, Al-Imam Al-Ghazali sebut, tuan-tuan, dia kata apa? Tarikat itu jalan membersihkan hati selain dari Allah. Jadi itu yang kita nak dapat, tuan-tuan. Kita hari ni sebut bolehlah, teori bolehlah, kan, cakap ceramah bolehlah, tapi dari sudut realitinya, tuan, tak capai. Maka jalan nak sampai kepada hakikat itu, tuan-tuan, kita pilih sekolah-sekolah, ma'had-ma'had, universiti-universiti. Aliran-aliran itu dipanggil sebagai tarikat. Aliran kesufian itu dipanggil sebagai tarikat. Seperti mana kita bermazhab fiqh Syafi'i, seperti mana kita mengaji tauhid tadi, tuan-tuan, Asy'ariyah Maturidiyah, maka dalam aliran tasawuf pun, tuan-tuan, kita cuba dapatkan, tuan-tuan, pendekatan tarikat. Madrasah ini, tuan-tuan, tujuan dia apa? Nak bersihkan hati, keluarkan daripada hati kita itu selain Allah. Memanglah boleh baca Hasbi Rabbi Jallallah ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. Cuba dengar sesama tuan baca. Sama kita baca kan? 1, 2, 3. Hasbi Rabbi Jallallah ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. Baca ni depan Pak Sumit Qadah tu. Dia kata pembongak lah hang. Pembongak tu ni 19 tak? Cakap Qadah apa? Bohong lah kau. Tak, dalam hati tak ada selain melainkan Allah. Pembohonglah kau. Dalam semayang pun lintang bukang macam-macam fikir. Kita lisan kita boleh cakap. Maka sebab itu dibawa kita kepada aliran tarikat, tuan-tuan, nak sampai kepada hakikat yang kau sebut lisan syariat tadi, Hasbi Rabbi Jallallah tu, ma fi qalbi ghairullah tu, macam mana nak realisasikan dia, tahqiqkan dia. Tuan-tuan, jadi prosesnya riyadhah mujahadah yang begitu panjang. Tuan-tuan, maka kata Imam Ghazali dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal, kalau kita kata tarikat tu jalan nak bersih hati, tuan, tapi nak bersih dengan apa? Core business kita dalam tarikat ialah zikir. Kalau kau masuk tarikat, kau jangan ngumpet, tak payah masuk tarikat dia, baik berhenti. Tuan-tuan kan, masuk tarikat lagi lintang pukang, tak payah ambil tarikat. Maka sebab itu, tuan, kita perhatikan, ya, maka tarikat itu, tuan, kita zikir. Nak sampai kepada hakikat, banyak zikir. Peranan akal dengan hati, tuan-tuan. Nampak tak? Tuan-tuan, akal ada tugasan dia, tetapi akal ada batasnya. Hati, tuan-tuan, basirah kita, dia boleh tembus. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau kita guna hati, tuan-tuan, dia boleh tembus. Liman kana lahu qalbun, Allah tak sebut aqlun, Allah sebut hati. Hati ini ialah perbahasan tasawuf, cerita tentang tarikat dan hakikat. Tuan-tuan, maka barulah kita boleh story bab fana. Tuan-tuan, tenggelam dalam keagungan Allah,
Dan tuan-tuan perhatikan 3 syarat tarikat tu bai'ah. Yang pertama, yang kedua zikir khusus, dan yang ketiga tuan-tuan, kita buat haul, baca manaqib masyayikh kita. Dan semua ini tuan-tuan dari sudut dalil, kita ada dalil, bukan kita main hantam tuan-tuan. Maka tuan-tuan sekalian, kita terus kepada tarikat khusus, dan kita baca tuan-tuan apa yang disebut oleh Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, man tasharra'a wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Ambil gambar boleh, jangan kata berhenti penceramah. Dan marah Ustaz Azlan nanti jatuh mufti. Ngasih Ustaz. Man tasharra'a, sana sih 10 minit lagi boleh ya? Tuan-tuan, orang yang bersyariat, tuan-tuan, ya, orang yang bersyariat tidak bertasawuf, orang itu fasik. Tuan-tuan wa man tasawwafa wa lam yatasharra' faqad tazandaq. Orang yang tuan-tuan hanya bertasawuf, tak mau syariat, itu zindiq. Maka Imam Malik tuan-tuan, berdasarkan pengalaman beliau yang luas dari sudut adab, yang mengatakan hurmatuhu mayyitan ka hurmatihi hayya, itu mengaji dengan Imam Malik. Imam Darul Hijrah, jangan lupa bagi salam tawassul dengan Imam Malik ketika kita berada di Baqi'. Tuan-tuan, imam yang dimakamkan di Baqi' dengan guru-guru beliau tuan-tuan, di Baqi'. Imam Malik dah khabar tuan-tuan, kalau nak selamat, kalau nak sampai, kena gabung dua-dua itu, mesti beramal dengan syariat tuan-tuan, dan menerima sampai kepada hakikat. Imam Malik yang sebut, Imam Darul Hijrah tuan-tuan. Dan kata Imamul Ghazali, kemanisan untuk mengenali hakikat kenabian hanya dapat dikecapi bagi mereka yang merasai kemanisan bersuluk. Maknanya tuan-tuan, kena ada guru dalam bab ruh, kerohanian. Cantiknya ni dalam nota kita ni ada senarai tarikat yang berdaftar kan. Ada, saya ingat tadi lampiran tuan-tuan, boleh tengok dalam beg tuan-tuan tu ada tarikat yang berdaftar. Istikharah, istisyarah, ambil salah satu. Okey tuan-tuan, itu antara jalan kita lah nak ikut apa pengalaman yang dikongsikan oleh Imamul Ghazali radhiyallahu an. Nak rasa kemanisan tuan-tuan, nak kena Nabi, tak kena Nabi, tak kena Tuhan. Tuan-tuan, yang kenalkan kita kepada Allah Ta'ala, a'rafukum billahi ana a'rafukum billah, tadi tuan-tuan hanya Nabi SAW kan. Jadi tuan-tuan, kalau nak rasa manis, seronok ikut sunnah Nabi, selawat tak berhenti-henti, punya kuat dengan perjuangan Nabi, committed dengan sunnah Nabi, tuan-tuan sekalian, kena bersuluk, baru seronok zikir. Kalau tak, kita kata zikir ni hamba, ya apa bondol aku baca ni, tak jadi-jadi wali aku ni, apa hal, minyak asyik koreng RM50, kejap koreng, memanglah tuan-tuan, kita bukan wali. Tapi maknanya kita nakkan kemanisan dalam beribadah kan tuan-tuan, istiqamah dalam beribadah. Tuan-tuan, kalau tak ada tuan-tuan, tak kenal hakikat Nabi, maka inilah dia syariat yang menjadi bualan kita, yang boleh kita viralkan di hujung jari. Dia akan menjadi syariat yang tidak mampu diterjemahkan dalam bentuk hakikat. Maka tuan, kemuncak dari sudut hakikat mencontohi Nabi SAW, tuan-tuan, mencakupi zahir dan batin, sifat Nabi, akhlak Nabi, kesempurnaan Nabi tuan-tuan, maka inilah warisan para ahlillah. Maka mereka buat macam ni. Syariat itu ialah Islam, tariqat itu dikatakan sebagai iman, dan hakikat itu sebagai ihsan. 3 benda ni tuan-tuan, iman, Islam, ihsan, tolak satu dia tak jadi 2, tolak satu tak jadi 3, tolak satu jadi 2, tak, tolak satu jadi kosong. Maknanya jangan tolak tasawuf. Khilaf dalam menolak tarikat itu perbahasan lain. Orang yang tak nak bermazhab, kalau dia cukup alat, itu cerita lain. Orang tak mau bertarikat, kalau dia rasa dia dah cukup dengan keadaan dia, setiap Selasa mengaji Riyadhus Salihin, hari ni mengaji kitabnya, cukup, okey, tak apa. Tapi tuan, jangan menolak, memperlekehkan tarikat, jangan memperlekehkan mazhab fiqh, jangan menolak aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, Wujdan dan seumpama tadi, kerana itu telah berjaya membantu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syariat 17.
Syariat ialah kita kenal, kita menyembah Allah, an ta'budahu. Tariqat tuan-tuan adalah qasad kita, tujuan kita tuan-tuan hanya kepada Allah. Tuan-tuan ilahi ridhaka matlub, hanya tujuan kita tuan-tuan kepada Allah Ta'ala. Manakala hakikat tuan-tuan baru masuk cerita musyahadah. Ada lagi tuan-tuan petikan yang saya ambil daripada Syekh Mahmud Abdul Faid. Beliau kata syariat itu aqwal, perkataan sabdaan Nabi itu ialah syariat. Perlakuan Nabi tuan-tuan itu merupakan disebut tariqat. Apa yang Nabi buat, Nabi pergi perang, Nabi pergi jihad, Nabi pergi menyantuni anak yatim, Nabi ke pasar, itu merupakan dianggap sebagai jalan Nabi, tarikat Nabi SAW. Manakala tuan-tuan, hakikat itu ialah ahwal. Macam mana fana'nya Nabi, jazbah yang tidak pernah terputus. Maka mimpi Nabi itu wahyu yang tak ada unsur-unsur atromentaro dan seumpamanya. Tuan-tuan, itu yang dia katakan ahwal itu ialah hakikat tuan-tuan, dan kemuncaknya nanti ma'rifatullah itu disebut sebagai modal tuan-tuan, operasi tujuan utama yang dibawa oleh Nabi SAW. Ma'rifah membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, cerita yang itu tuan-tuan baca ya, saya dah habis masa dah ni. Cerita Imam An-Nawawi, dia mengkisahkan tentang Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tuan-tuan boleh baca ya yang tu tuan-tuan. Kemudian saya petik pada peringgan berikut itu, saya petik guru kepada Sidi Nasir ke tuan-tuan, Syekh Zaki Ibrahim, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim radhiyallahu an. Syariat asas, tarikat wasilah jalan cara tuan-tuan, dan hakikat itulah tuan-tuan natijah dan buah daripada perjuangan kita untuk mendapatkan tuan-tuan hakikat tersebut mesti melalui jalan syariat dan jalan tarikat, berkaitan tuan-tuan. Okey, dan Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan teruskan pada halaman 18. Ya, ini buku ni bagus dibacalah, walaupun saya pun baca kuliah subuh, tapi saya baca juga sikit-sikit tuan-tuan. Kitab tentang sufi dan wali Allah, Syekh Wan Ahmad bin Mustafa bin Muhammad Zain Al-Fatani Asy-Syatiri Al-Ahmadi. Tarikatnya Ahmadiyah dan Syatiriyah. Dia buat kajian tuan-tuan, dan ingat saya selalu ulang dalam Masjid Parujaya kuliah subuh saya tuan-tuan, Sidi Wan Ahmad Zain Al-Fatani dia tulis buku tu sebab nak counter isu jazbah di Kelantan. Cerita di Kelantan, Tuanku Sultan Muhammad minta fatwa daripada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Yang menyebarkan tarikat di Kelantan tu, yang menyebabkan sebagian jazbah itu ialah Sayyidil Allamah tuan-tuan, Syekh Jamaluddin, Syekh Muhammad Said bin Jamaluddin Al-Linggi. Syekh Said Linggi sebarkan tarikat mewakili Sidi Muhammad Ad-Dandarawi sebagai tarikat Asia Tenggara tuan-tuan, sampai ke Kelantan, sampai ke Fatani Kemboja tuan-tuan. Syekh Said Linggi mengajar tarikat sampai murid-murid dia dah jazbah. Viral ni tahun 1900, awal tahun 1900 viral ke istana. Tuanku Sultan tak tanya siapa, tanya Syekh Wan Ahmad Fatani. Syekh Wan Ahmad mengaku saya bukan orang hakikat. Dia tulis Faridatul Faraid kan, tauhid dia tuan-tuan, bukan saya orang hakikat, saya orang biasa-biasa, tawaduk dia tuan-tuan. Tapi dia telah menulis sebuah kitab yang diedit, yang telah disempurnakan oleh Syekh Wan Saghir tuan-tuan. Buku tu memang ada dicetak di Khazanah Fataniyah tuan-tuan sekalian. Maka kalau kita katakan Syekh Wan Ahmad kata okey, syariat itu kapal tuan-tuan, tak ada kapal laut ke keto kita ni tuan-tuan, tak ada, tak sampai kita ke Instek malam hari ni kan. Itu tuan-tuan syariat kita. Tariqat ke tuan-tuan nak naik keto, ahlan wa sahlan, Tuan Guru Baba Rashid pun daripada Muar, dia tak mau dia naik keto, dia terbang tuan-tuan. Walaupun masjid kita dekat dengan airport, kalau nak terbang, naik kapal terbang lah. Itu tuan-tuan disebut sebagai tariqat keto jalan raya, tariqat kapal terbang udara, dan tariqat untuk kapal laut tuan-tuan, pergilah ke laut. Faham itu tuan-tuan, syariat dan tariqat. Dan sebenarnya tuan-tuan, apa yang kita cari
Apa kita nak kerja lagi ni? Kita dah ada rumah, dah boleh hidup, makan cukup, alhamdulillah. Apa yang kita cari tuan-tuan ialah permata yang sangat bernilai, yang tidak ramai yang memahami, yang mencuba mencari tuan-tuan. Maka itulah proses yang perlu kita tempuhi daripada syariat dan tarikat, barulah kita dapat tuan-tuan menemui permata tersebut. Okey, jadi saya kira tuan-tuan, saya berhentilah. Yang itu tuan-tuan bacalah sendiri. Tak faham nanti WhatsApp lah saya. Cari guru lain, mengajilah bab hakikat, baru boleh faham, ya. Wallahu wali taufiq. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل